panjang umur ada kebaikan lah. Nampak? Aku minta lah biarlah Tuhan bagi panjang umur aku ni. Nampak tak? Pasal apa? Aku mengaji banyak, aku tak mengaji lagi. Banyak aku tak faham lagi. Nampak tak? Nah, biarlah Tuhan bagi panjang umur aku, ya Allah, supaya aku dapat mengaji, dapat faham agama lebih sikit. Ya. Macam kot dulu mungkin aku tak mengaji kot, lah baru nak mula mengaji. Ya. Yang tu bagus lah. Dengar pun sedap dengar ya. Bagilah aku panjang umur insya-Allah. Nah. Oh, aku duk belah anak-anak yatim ni banyak lagi, depa ni tak sekolah lagi. Kata lagu tu lah kot, dia dah belah anak yatim kan. Ada juga orang belah anak yatim kan. Ya, dia pun duk sakit. Tapi jarah dia kata anak yatim duk ada 3 orang dalam rumah saya Ustaz. Mak pak dia, bapak dia tu adik saya. Mak dia tu pupu dengan saya. Aksiden, mak pak mati, tinggal anak 3 orang, dia ambil belah. Nampak tak? Dia pun duk sakit-sakit duk belah ni. Nampak tak? Abang lah. Ya, abang kepada arwah. Ya. Kata Ustaz, berdoa lah bagi panjang umur saya. Depa ni kecil lagi, tak pergi sekolah lagi, nampak tak? Biarlah saya dapat belah depa. Sehingga depa boleh masuk universiti, dah ada kerja. Tak apalah noh. Minta panjang umur lah. Yang tu lain lah. Nampak pasal nak belah anak yatim. Dengan hasrat anak yatim jadi dewasa dan senang. Nampak? Tu dia. Tu betul lah. Bagilah panjang umur lagi. Tu dia. Supaya dapat mentadbir. Hari ni tak ada orang nak takbir, saya nak takbir. Supaya dapat berjalan mentadbir dengan baik. Itu dah sementara saya boleh lagi takbir, panjanglah umur saya. Itu dia. Ini boleh. Yang ni dikendaki syarak suka. Pasal ini bukan angan-angan. Tak masuk dalam kategori angan-angan panjang. Sebab dia punya vision, dia punya wawasan dia adalah yang bersifat kebajikan. Wallahu a'lam. Ya. Maka wajib atas anda meninggalkan menghukum dengan pasti dan menyebut tentang kekal hidup dan kemahuan hidup itu, dan dikendaki dengan sebut di sini ialah sebut ingat dalam hati. Kemudian dikendaki dari sebut itu ialah menguatkan tekad dan menetapkan azam bagi hati. Untuk meninggalkan daripada menghukum dengan pasti dan angan-angan, maka hendaklah anda faham dan demikian itu sebagai seorang yang mendapat hidayah insya-Allah azza wa jalla. Ada orang minta kepada Allah, dia tak puas sembahyang sunat, dia seronok sembahyang sunat. Ya. Sembahyang sunat ni satu entertainment kat dia orang. Ya. Dia ghalib sembahyang sunat. Ya. Malam kalau nak sembahyang tahajud, punya seronok nak sembahyang tahajud. Dia duk rasa tidur ni satu halangan bagi dia. Tidur ni satu halangan. Ada hamba Allah tu. Ni saya jumpa di Mekah ya. Dia kata nak tidur malam ni, kata Ustaz, rasa sayang nak tidur lah. Pasal apa nak sembahyang malam? Nampak tak? Di tempat dia kalau ada orang buat qiyamul lail, anjur qiyamul lail di masjid-masjid daerah di qaryah dia tu, dia kata punya seronok lah dapat maklumat. Kalau hangpa nak buat qiyamul lail, bagi tahulah kat aku nak pergi sama. Nampak ya? Dia suka sembahyang malam, seronok ya. Itu dia. Dia ghalib sembahyang malam. Tinggal lagi tidur ni satu halangan bagi dia. Ya, satu halangan. Tinggal dia tak boleh nak buat sembahyang tu dengan mengantuk ni satu halangan bagi dia. Ya Allah, janganlah bagi mengantuk. Al-Imam Syafi'i ya, dia punya ghalib nak sembahyang malam bagi dia satu rahmat, satu masa yang sangat-sangat indah. Nampak tak? Memanglah Tuhan pun sebut malam dengan siang, malam tu lebih baik pada siang. Ya. Cuba buka Al-Quran. Dia mula dengan lail wan nahar. Tak mula dengan wan nahar wal lail tau. Cuba cari tengok Quran. Dalam Quran semua ayat mula dengan wal laili wan nahar. Laili wan nahar. Cuba perhati tengok. Malam dan siang. Malam dulu baru sebut siang. Ya. Macam kita dengan jin Allah Taala jin ni baru sebut kita. Jin wal ins. Dia tak kata ins wal jin, pasal jin mai dulu. Kita mai kemudian. Nampak tak? Jadi tengok macam mana Tuhan Zul. Oh ja'ala lakum as-sam wal absar wal afidah. Dia sebut telinga dulu, baru sebut melihat mai kemudian mendengar mai dulu. Nampak tak? Budak-budak baby dalam perut 6 bulan dah boleh dengar. Baby 6 bulan dalam perut mak, dengar mak duk bersembang, dia tahu dah. Bapak bersembang, mak bersembang. Sebab tu mak bapak jangan duk berkelahi. Pasal umur 6 bulan, mak bapak kena sayang tau, loving. Ya. Kena dekat-dekat, selayang selalu mak bapak tu mau sebut bahasa yang elok, indah-indah. Bagi satu suasana yang indah, sebab budak dalam telinga dia bagi kesan tu. Baby 6 bulan dalam perut tu ada kesan, dia duduk dengar telinga, bersembang mak bapak dah. Mak bapak duduk mencarut, budak tu keluar besok jadi kaki mencarut. Nampak tak?
Habis suruh belah mulut. Belah mulut apa? Dia bercarut tak reti. Nampak tak? Kita pula suruh belah mulut tak? Ustaz nak belah mulut Ustaz. Mulut hang tu kena belah dulu. Betul bercarut sangat. Tak berhenti. Nampak tak? Tu dah. 6 bulan dia kata budak dalam perut, telinga dengar dulu. Dan last sekali kita nak mati pun telinga juga last. Sebab tu kita boleh ajak talqin kat dia. La ilaha illallah. Nampak tak? Mulut tak boleh terima ayat dah. Rengkung tak boleh telan. Nampak tak? Mata pun dah kelabu-kelabu tak boleh nak buka dah. Nampak tak? Kalau buka pun tak nampak apa dah. Telinga masih segar lagi. Masih segar telinga dia. Nampak tak? Ya? Kita talqin di telinga. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita put di telinga dia tadi, dia masih segar. Habis berhenti telinga, jantung stop. Nampak tak? Berhenti telinga, jantung pun berhenti. Habis itulah cara dia Tuhan nak ambil nyawa kita ni. Macam itulah Allah mulakan tadi ni. Kita lihat Al-Imam Syafi'i, malam bagi dia satu yang sangat bergembira. Jadi dia nak jaga malam, tuan-tuan. Apa dia buat? Dia makan daun alfafa. Alfafa, ya. Alfafa, daun tu dia makan, dia proses, dia buat jus, dia minum. Alfafa ni panas, dia panas, hangat. Bila terlalu hangat, duk makan terlalu hangat, nampak tak? Jadi dia jadi sembelit, tahu tak? Sembelit, constipation. Tak boleh berak, duk tahan berak, jadi apa? Jadi bausir lah. Nampak tak? Alfafa tu dia tukar jadi racun. Ya. Bila tak boleh keluar, kita berak tak boleh keluar, dia tukar jadi racun, tahu tak? Menyebabkan jadi bawasir. Maka dia kena bawasir yang cukup teruk. Imam Syafi'i, walaupun dia punya bijak macam tu, tang situ dia tak nampak. Nampak tak? Pasal dia nampak kebaikan, dia tak nampak yang tu. Dia nampak aku boleh jaga malam, boleh buat ibadat. Dia nampak tu ya. Nampak tak? Yang tu dia nampak lebih penting daripada kesihatan dia lagi. Tapi dia ahli dalam bidang kesihatan. Dia ada buku, dia tulis bab kesihatan ni. Ya, apa boleh makan, apa tak boleh makan. Mandi pagi pasal apa? Dia lah buat keluar tu. Nampak tak? Ada satu buku nama dia Permata Yang Hilang, nama buku tu. Ada jual lagi tak tahu, dia cari je. Nama dia Permata Yang Hilang. Bagus, lebih kurang dalam 300 muka. Tuan-tuan boleh baca dalam tu. Ya. Pasal apa kita mandi pagi, mandi air sejuk ke bagai air panas ke bagai dia abang tu. Nampak tak? Minum air sejuk ke air panas ke, minum kena berdiri ke kena duduk ke, dia abang tak? Pasal apa minum kena duduk, jangan berdiri. Ada dalam tu. Rupanya semua isi butiran itu daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu. Diambil pada buku Imam Syafi'i. Nampak tak? Dia bagi nama Permata Yang Hilang sebab orang tak beritahu dah benda tu. Nampak tak? Benda pun dah hilang, buku tu pun tak ada dah. Bukan dia permata, buku pun tak ada dah. Nak cari ya, kat saya ada satu lah. Lama dah taruh simpan, nampak ya. Tu pun orang bagi. Satu orang menjaga kedai kitab, dia bagi kat saya. Ni ambil kat hang, dia kata. Baca ni. Bagus ni tahu dia. Ni orang tua-tua punya khazanah ni, hang cari tak jumpa lah. Masa tu saya muda je lah. Nampak? Masa tu umur saya baru dah ada 16 ke 17 masa tu. Sekolah menengah Dia bagi kat saya. Dia pun kita pun tak pandai nilai lagi lah kan. Jadi kita mudah kuat. Dia main bila masa-masa senang baru kita buka tengok, masya-Allah. Rupanya isi butiran dia diambil daripada kitab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Syafi'i dia bawa kepada kemangkatan dia kerana menanggung berat pada sakit bawasir. Bawasir dia bawasir dalam, bukan bawasir luar. Rektum ni bawasir, cukup bahaya lah, ya. Bawasir luar ni tang mulut jubuk tu tak apa lagi. Boleh proses lagi mulut jubuk tu kan. Tapi dia duduk dalam ni, di dinding rektum tu. Dia keluar pada dinding rektum dalam tu, nampak tak? Ya. Jaga baik tu. Orang banyak bertinggung jadi banyak bertinggung, nampak tak? Tahan berak. Makan dengan tangan yang kotor, tangan tak basuh. Orang makan tangan tak basuh. Kerap kali tangan tak basuh tu, nampak tak? Ayak tangan tu kotor. Walaupun dia bukan dikira najis, tapi dia ada kesan bila kita makan tu. Nampak tak? Tangan kita ada enzim. Jari-jari kita keluar enzim tu. Jari ujung jari ni ada enzim ni. Tidak kita makan dengan enzim sekali ya. Itu penting sekali.
Jadi bila kita basuh tu hanya basuh ayak lah, dia suruh basuh dengan kita duk pakai apa nama sekarang, sterilizer kita duk pakai ya. Kalau boleh basuh kosong je dengan ayak biasa. Itu dia ya. Cukuplah ya. Bila kita makan, ambil satu Nabi kata, hendaklah kamu berwuduk sebelum makan dan berwuduk lepas makan. Bahasa wuduk ni bukan suruh ambil sembahyang. Wuduk ni artinya basuh tangan. Faham? Nabi dah ajak 1,500 tahun dululah. Umat Islam ni baru sains nak beritahu dah, baru WHO ajak kat kita sekarang. Puasanya Rasulullah dah ajak 1,500 tahun dulu. Berwuduk sebelum makan, berwuduk lepas makan. Tu dah nampak tak? Berwuduk bila bangkit tidur. Tu dah. Wuduk di sini adalah basuh tangan. Nampak tak? Tu dah. Tu. Seorang perempuan Hindu masuk Islam pasal dia dengar cerita ni. Dia dengar hadis ni dalam siaran radio di radio Tamil, radio siaran biru lah. Rangkaian biru. Radio Tamil, Ustaz Tamil dia bercakap. Ustaz Islam ni Tamil cakap dalam bahasa Tamil. Dia tengah hari Jumaat, kita pergi sembahyang Jumaat, dia buka radio. Dia ofis saya ni. Bila pergi sembahyang Jumaat, dia buka radio, buka siaran Tamil. Nak dengar ustaz kita bercakap. Dia tu Hindu. Nampak? Ustaz Tamil tu beritahu bab cuci tangan ni pasal apa? Nampak tak? Rupanya masya-Allah. Dia masuk Islam pasal tu ya. Dia kata begitu punya unik sekali Islam ni. Dia kata Prophet Muhammad ajak memang hebat sungguh-sungguh. Dia kata kalah kami mengenal saintis lagi. Saintis baru beritahu lah ni kat kita. Your prophet have already told us earlier. Nampak tak? This is what of kind of in the prophet says, dia kata. Dia cerita kat kita, cantik lah. Masuk Islam. Sampailah duk hidup lagi. Nampak tak? Tak menikah duk seorang tu Nampak tak? Kayak gitu lah. Sebab tak ada dia nak cari suami tak dapat lagu dia punya mau. Nampak tak? Tak? Semua dia dapat Bollywood ni tak mau lah. Nampak tak? Dia mau yang Islam, yang agama elok. Tak cari lah. Orang Melayu pula tak mau lah. Pasal dia bukan Melayu. Ada masalah. Itu dia lah. Masih lagi apa-apa masalah dia sambil tanya lagi. Masya Allah. Rajin sungguh baca Quran. Hari-hari baca Quran. Sampai boleh baca Quran dah. Tu. Ya. Ini satu di antara kelebihan. Kerana mendengar hadis Nabi suruh basuh tangan. Nampak tak? Sebelum makan basuh tangan. Lepas makan basuh tangan. Bila bangkit tidur basuh tangan. Rupanya tangan tu ada satu jenis enzim yang kalau kita tak jaga enzim tu jadi racun. Dia keluar pada ujung jari kita ni. Maka tu bila kita sembahyang, bila kita nak tekan sembahyang naik, kita kena tekan. Jangan pakai lagu ni. Nampak tak? Jangan pakai penumbuk Buka jari kita, buka tekan tempat sujud naik. Nampak tak? Dia akan keluar darah tu, dia melimpah. Darah tu dia tekan naik, akan keluar enzim daripada tangan kita. Nampak tak? Memberi kebaikan kepada dada kita. Dia paru-paru kita punya limpa dengan hati ada di jari ni 10 ni. Nampak? Itu kita kena tekan dengan jari. Jangan pakai penumbuk Penumbuk ni tak ada dalam hadis, tak ada. Nabi bukan sembahyang atas kapet. Nabi sembahyang atas tanah keras. Nabi pakai cincin. Kalau pakai lagu ni teruk lah. Nabi pakai cincin tu belah. Kalau buat penumbuk lagu ni, tuan tekan tengok atas batu, apa jadi? Sakitlah jari. Pakai dengan tapak tangan lembut. Kita tekan tapak tangan, kita naik sedap. Nampak tak? Dia ada medicinal value dalam tu, jari kita. Faham? Ya? Orang tak faham. Duk pakai lagu ni penumbuk kan? Bukan ada medicinal value ni, tak ada apa. Belakang ni tak ada apa. Nampak? Sebab tu orang perempuan bukan aurat. Dia buka. Pasal dia bukan aurat. Nampak tak? Kalau belakang dia kena tunjuk kita takbir lagu ni, kita takbir lagu tu. Faham? Kita takbir macam ni, kita tak takbir lagu ni. Pasal belakang ni tak ada medicinal value. Tidak ada apa Melayu kata? Nak kata apa? Medicinal value tidak ada unsur-unsur kesihatan, perubatan. Kesihatan perubatan boleh tidak ada unsur-unsur tu. Tapak tangan dia semua unsur perubatan ni, ya. Jari ni untuk apa? Ni apa? Untuk apa? 5 jari ni tekan tengok, ya. Tu. Orang nak kencing manis ke apa? Baik untuk kencing manis. Tekan 5 jari ni selalu nak naik sembahyang,
Lagi banyak rakaat, tekan. Tekan 5 jari naik. Bagus untuk kencing manis. Dia bagi kita segar, kita punya pankreas. Boleh reduce, boleh keluar hormon insulin. Itu dia. Ambil macam doktor lah. Ambil tahulah apa salah. Kena ambil tahulah benda-benda ni walaupun tak jadi doktor. Sebab kita nak kesihatan, kita nak tengok apa kerasia dalam solat tu. Kelebihan ada itu kita kata ni orang Korea kan. Mereka guna exercise sembahyang sebagai satu latihan senaman, tahu tak? Sembahyang kita, gerak-geri sembahyang kita itu mereka jadikan sebagai senaman pagi. Tentera Korea Selatan. Nampak tak? Anak saya pejabat dia dekat situ lah. Pejabat apa nama? Dia punya kereta Hyundai. Kilang dia dekat situ, dekat kawasan tentera. Dia duduk tengok, dia takut cermin nampak dia lah. Dia duduk berlatih. Pagi-pagi senaman. Senaman betul-betul sembahyang kita. Berdiri, qiyam, i'tidal, ada sujud 2 kali, angkat. Dan ada general mereka yang masuk Islam terus. Dia kata, baik kami masuk Islam terus, sembahyang terus. Dia kata pagi je, nampak tak? Dah? Kelebihan yang ada pada solat kita, tuan-tuan. Orang tak nampak kelebihan ni ya. Sebab tu kita kena buat betul-betul, elok-elok. Ikut macam Nabi. Sallu kama ra'aitu autumuni usalli, Nabi kata. Sembahyanglah seperti mana kamu tengok aku sembahyang. Buat. Baru kamu akan dapat manfaat dia. Ya. Itu kita kena tahu dia. Sunat dia sunat hayat. Tekan 5 jari itu sunat hayat. Ya, Imam Nawawi kata dalam 2 rakaat solat ada 400 sunat hayat. Betul ya? 2 rakaat sembahyang kita ada 400 sunat hayat. 2 rakaat. Awak tidak tekan 10 jari dah 10 sunat hayat dah. Nampak tak? Dia tekan naik. Diubah. Kalau orang duk pakai penumbuk ni jangan pakai dah. Buang, tukar. Tanya dia mana hang lebih. Nabi buat, hang bohong Nabi buat. Nampak tak? Kalau pakai logik pun serupa. Kita kapet tak apalah, hang bohong tak sakit. Kalau pakai jijik boleh lah, kapet lah. No, Nabi sembahyang atas tanah keras, tanah batu. Kalau hempak dengan penumbuk dulu ni, jenuh kejauh, pedih nampak tak? Tambah pakai cincin pula. Nampak tak? Lagi tak betul, tak boleh. Tapi tapak tangan, kita pakai cincin tak apa. Nampak tak? Tapak tangan kita lembut. Dia ada sponge. Kita tekan naik. Itu dia. Ambil faham sikit lah. Syak kita pakai tengok tahu mana kita nak ni. Baik, sambung musannif. Maka kata musannif, sekiranya anda mengaitkan dengan kehendak dan ilmu Allah tadi, aku akan hidup lebih lama. Sampailah jika anda mau hidup pada waktu yang kedua, dan sampailah kita kepada hendaklah anda faham demikian. Kemudian angan-angan itu ada 2 jenis. Sama tengah muka surat 215. Kemudian angan-angan itu ada 2 jenis, iaitu angan-angan orang awam dan angan-angan orang khas. Para ulama tak sama. 2 macam angan-angan dah. Orang awam punya angan-angan, orang-orang khawas punya angan-angan. Maka angan-angan orang awam itu ialah mereka berangan-angan mahu hidup dan kekal lama untuk mengumpulkan harta dunia.